Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والرضا والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insya-Allah Jalla Jalaluh kita akan bersamaan dengan madah tafsir lagi daripada surah Fussilat yang senantiasa kita sebagai peminat pengikut majlis kita ini senantiasa kita ambilnya pengertian isi kandungnya daripada ayat surah Fussilat ni. Mari beberapa kali dah perjumpaan
insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita pada ayat yang ke berapa ni daripada surah Fussilat, iaitu ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39 ini Allah Subhanahu wa taala nak royak kepada kita sebagai manusia. Kata kita ni adalah Allah Ta'ala jadikan adanya tujuan, adanya matlamat hidup kita, adanya goal yang kita nak pergi bersama-sama. Maka jalan ataupun goal yang kita nak pergi tu pastilah kita kena dengar daripada tuan yang dia jadikan kita. Karena kalau kita nak pergi dengan diri kita tu, terkadang ya tak sapalah. Tak ada terkadang lah, makna kata ya tak sapa langsung kepada matlamat tu. Pada matlamat hidup kita tu. Karena manusia kita ni, kalau kita tilik kepada hidup manusia ni, ya ada peranak mari. Kemudian dia pakai umur di dalam dunia ni beberapa tahun, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu, dan boleh hasil daripada kerja dia, perniagaan dia, cara mikir dia, tenaga dia dan sebagainya, dapat hasil perkara-perkara yang dia itu duk cari akan matlamat perkara tersebut. Lepas tu kemudian daripada kekuatan hak tu hewi tu jadi lemah lah pula. Apabila tua esok jadi lemah, tak gerak, supa dengan asal lah pula. Setelah daripada tu kita akan kembali klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia kita ni sampai situ ya. Boleh kaji tujuan hidup tu sampai situ. Lepas daripada mati ni dia tak tahu dah. Kata nak pergi kana pula, nasib kita nak hidup macam mana pula, dia tak tahu dah. Sekadar kata apabila mati, kebanyakan manusia sudah. Soalan kata mati ni penyudahi bagi hidup seseorang. Orang lain pula mari. Ya gitulah cara memikir. Tetapi hak Quran kita ni, hak Tuhan nak royak kepada kita tu, ia bukan sekadar tu. Setelah daripada Allah Ta'ala jadikan kita pada hari yang ke 120 hari di dalam perut ibu seseorang manusia tu, dia tak ada dah hari sudah bagi dia. Allah kata, dia tak akan jadi hilang dan binasa dengan cara mutlak. Cuma ya pindah alai perut ibu kepada alai dunia kepada alai barzakh kepada alai akhirat. Maka hari ni insya-Allah Tuhan nak royak kepada kita sendiri tentang kata, manusia yang kamu kebanyakan tu tak beriman kata di sana ada hidup yang kekal abadi, bukan dunia sahaja. Bahkan mati itu bukan penyudahi bagi kamu, dan mati itu adalah satu tangga kerehatan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada seseorang. Lepas daripada mati itu ada bangkit pula. Tuhan nak bawa datang dalil akli ya sini ni. Mengandungi dalam ayat Quran ni dalil akli, dalil akal yang manusia kita tu boleh tengok dengan mata kepala, boleh kira, boleh terima. Tiap-tiap orang tu boleh terima. Di sini ayat Quran dalil daripada Tuhan, wahyu Tuhan. Tapi mengandungi di dalam itu dalil an-naql, dalil aql, dalil akal. Apakah Tuhan nak royak kepada kita di dalam ayat yang ke-39 daripada surah Fussilat? Mari kita bersama-sama pakak dengar. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuhan kata,
Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, cuba kita tengok maksud dengan cara sepatah lalu dulu. Dia kata, dan di antara tandaan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau melihat bombing tadi, melihat bombing. Bombing di sini makna tanah. Makna tanah. Al-ard di situ bermakna tanah yang khasyi'atan. Hal keadaan bombing tadi tu khasyi'ah. Khasyi'ah ni makna bombing kosong. Bombing yang kosong. So, Allah katanya alim ulama kita, ay hamidatan la nabata fiha bal hiya mayyitatun. Makna bombing yang mati, bombing yang tidak ada tumbuhan padanya. So, Allah kata kita tengok bombing yang kering tu kah? Bombing yang kering, kalau kita pergi perhati kepada tempat-tempat hak bombing kering tadi tu, kita dapati lah. Kata tak ada tumbuhan, tak ada binatang daripada ikan, daripada tu, daripada ni. Kering biasa gitulah. Kita tengok, dia jadi pecah-pecah tu baik. Nampak tu tak? Jadi berbelah bombing tadi itu. Itu makna kata bombing yang mati. Khasyi'atan. Tu makna kalimah khasyi'ah. Makna hamidah. Hamidah makna la nabata fiha. Tidak ada tumbuhan padanya. Tak ada. Ni kita boleh tengok tak dengan mata? Boleh Tuhan berkata, annaka taral arda khasyi'ah. Bahwasanya engkau. Khitab di sini katanya alim ulama kita, annaka ka di situ klik pada Nabi Muhammad lah mula-mula. Tapi setengah ulama kata dak umum jinsil insan, jenis manusia semua. Manusia boleh tengok dengan mata kaca mata dia, kata bombing ni khasyi'ah, hak yang kering kotor, tak ada gapo tu. Ada tak di atas muka bombing ni? Tak ada apa. Nah, di kampung tu, di wilayah itu, di negeri itu, negeri ni boleh kita tengok dengan mata kepala kita. Sebab manusia ni, dia kena tupainya bombing. Bombing itu tupai banyak perkara. Dia tupai satu, buat tempat kediaman dia, rumah tangga dia. Dia kena buat atas bombing juga. Kemudian manusia itu berhajat kepada makan minum. Berhajat pada makan minum tu sakut paut dengan bombing juga. Karena daripada bombing itulah menumbuhkan tanaman makanan dia, tanaman yang jadi makanan bagi diri dia dan makanan bagi binatang ternak ke, yang manusia itu berhajat kepada binatang ternak ke lepas daripada dia makannya tanam-tanam yang naik di atas bombing tadi. Soalan kata kita sebagai manusia ni asal daripada bombing, maka kita gapo nama? Kita ni orang panggil kata tak terlepas daripada bombing. Tak terlepas. Tempat kediaman kita pun atas bombing, makan minum kita pun di atas muka bombing, tanam kita pun sakut paut dengan bombing, binatang ternak kita pun sakut dengan bombing. Itu nak kita faham dulu. Kemudian apabila bombing itu Tuhan royak di sini kata ada sejenis daripada bombing yang khasyi'ah. Hal keadaan bombing itu khasyi'atan, tak ada tanam gapo, bombing yang kering gitu. Lalu Allah Ta'ala royak kepada kita lah mana? Tengok di sini. Ni dalil kenyataan. Nak kita boleh mikir dengan cara mudah-mudah. Islam kita ia tak memenatkan, tak jadi penatkan akal fikiran. Ia tak suka jadi seorang hamba tadi penat cara mikir. Ya wari belaka supaya nak manusia tu boleh ambil dengan cara mudah. Ambil dengan cara mudah, boleh faham dengan cara seluruh.
pangkat mana-mana, asalkan dia tu orang yang berakal, boleh faham apa hak Tuhan royak. Sama ada orang yang cidi, orang sederhana, orang pakir, orang miskin, orang kaya, orang tak ada pangkat, orang ada pangkat, lelaki, perempuan, tua, muda, dewasa, berapa semua boleh faham. Itu keistimewaan Al-Quranul Karim dan isi kandungan Al-Quranul Karim. Keistimewaan ya gitu. Dia tak jadi berat di atas akal fikiran kita. Tak jadi susah akal fikiran kita. Tak jadi berasa kata sepik dada kita nak terimanya apa isi kandungnya ya Allah Ta'ala duk royak. Kerana apa? Kerana Tuhan royak betul dengan hakikat yang pertama sekali. Kerana dia yang menjadi. Yang kedua, Tuhan nak royak kepada kita kata satu sahaja yang ada dalam Quran, benda yang mudah tapi tak kuasa manusia itu nak buat seumpama dia. Terkadang kita tengok mudah tapi kita nak bawa data tak boleh. Ni cara gapo ni panggil kata cara yang Allah Taala royakkan di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan nak royak gapo ni wa min ayatihi ni. Nak royak kata dia kuasa di atas nak menghidup balik. Menghidup balik benda yang mati, makna manusia lah yang mati. Mati pakat beriman belaka, tak kira orang beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitab, dengan hari kiamat dia pakat beriman belaka. Hak tak beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul, dengan hari kiamat dia, dengan kitab pun beriman kata sana ada mati. Orang mana pun boleh tengok mati. Tak jumpa dengan agama Islam setara mana pun, dia boleh tengok mati. Tetapi dia tak kuasa nak tahu kata mati tadi itu bukan tepat kesudahan. Dan belakang daripada mati itu nak pergi kana. Dia nak bawa kita tu pergi ke mana? Nak dapat kebahagiaan ke kecelakaan ke? Tu manusia pergi tak sampai. Sedangkan mati tu dekat ya dengan kita. Tak ada jauh. Tapi kita nak pergi tak sampai belakang daripada kematian. Kerana termasuk daripada perkara yang ghaibiyah. Perkara yang ghaib. Kemudian Tuhan nak ayat kata, mati itu bukan tempat kesudahan. Tuhan ayat ayat ni supaya nak manusia boleh mikir kata, hei manusia yang mati, yang ada hidup lagi boleh tengok orang yang mati dah belum daripada mung, orang yang mati itu akan kembali hidup kelik semula. Ini akidah al-muslimin. Akidah ahlus sama, mana kata ahlul kitab. Ahlul kitab mana orang yang ada kitab. Yahudi email lagu ni juga. Nasara berimeh lagu ni juga. Muslimin terutamanya lah ni lah. Apa tu dah? Ada pun agama kebumian mereka tak berimeh dengan mati hidup balik. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Hidup kita ni binasa dengan sebab masa. Masa lah boleh binasakan kita. Sebab tu apabila mati seseorang daripada orang yang tak jumpa dengan hakikat kebenaran, tak jumpa dengan Tuhan, tak jumpa dengan Islam, dia kata seorang itu telah kembali kelik kepada tabiat keaslian, dia kata. Bukan kembali kelik pada Allah. Kita tak. Kita inna lillah, kita daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Tak gitu. Dan kita itu akan kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak apa? Kerana dia yang menjadi. Ya, kerana dia yang menjadi. Kama dia Tuhan wa misal lah. Wa misal kata annaka taral arda khashi'ah. Lalu Tuhan kata fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Di sini cuba kita perhati. Orang ahli sains yang duk kaji tentang tanah, dia kata tanah kita ni berbagai-bagai bahagian. Ada tanah yang bagus. Ada tanah yang tak bagus. Tanah yang bagus ni makna kata tanah yang menerimakan tumbuhan. Yang menerimakan kesuburan.
Tanah yang sebaliknya tak terima kesuburan, tak terima tumbuhan. Dan warna dia itu berlainan. Dan rasa tanah itu pun berlainan. Bukan makna apabila itlak tanah sebahagian sahaja. Satu supa sahaja. Tak, jenis tanah tu jenis tanah lah. Tapi bahagian dia itu berlainan. Berlainan. Di sana ada tanah yang melekatkan air. Mana air itu boleh menanggung. Tanah boleh menanggungkan air. Maka air tadi itu satu sebab daripada Allahu Jalla Jalaluh menjadikan sebab untuk nak menumbuhkan bahan-bahan yang ada di atas muka bumi yang mati tadi itu. Jadi menyebabkan menyebabkan pokok-pokok daripada sayuran ataupun daripada tanaman, daripada pokok-pokok yang besar yang ada faedah bagi hidupan manusia boleh tumbuh dengan sebab ada air tadi. Air hak mana? Air yang setuh dengan apa? Yang setuh dengan tanah yang mati tadi. Tanah mati ni dalam arti kata dia tidak ada sebab yang nak menghidupkan dia. Seperti kita lah kita kata. Jasad manusia ni asal benda mati. Benda tak boleh nak gerak. Benda tak boleh nak membuatkan apa-apa yang kita nak buat. Dengan sebab tu Tuhan kata nafkhatir ruh. Apa makna nafkhatir ruh? Makna mentiupkan roh masuk di dalam jasad manusia. So Allah kata roh ni lah benda yang hidup. Apabila Tuhan tu kemukakan, tiupkan roh masuk di dalam jasad seseorang, maka jasad seseorang tu lagu mana? Jadi bergerak. Jadi hidup. Jadi adanya kuasa, kehendak, adanya perkara-perkara yang kita itu boleh tengok dengan mata kepala kita. Juga Tuhan nak banding di sini seperti tanah. Tanah ni seperti apa? Seperti jasad yang mati tadi. Maka roh tadi nisbah bagi diri kita, ia faedah bagi diri kita. Apabila roh tak ada, aurat kita ada, jasad kita ni. Tulang ada tak? Aurat ada tak? Semua perkara cukup lengkap tetapi kerana tak bergerak. Dengan sebab roh itu tak ada. Maka tanah tadi itu, di dalam itu ada oksigen dia. Adanya bahan di dalam tanah itu. Adanya jirim-jirim yang bersusun daripada jirim yang kecil-kecil tadi itu akan jadinya perkara-perkara yang menyebabkan tanah itu cukup lengkap. Tapi tanah tu tak boleh nak hidup. Sehingga mana? فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ Lah mana? Maka apabila kami menurunkan hujan. Al-ma' di situ makna menurunkan hujan di atasnya, di atas tanah. Seolah kata air ini menepati roh bagi jasad manusia. Heran tu, menepati roh bagi jasad manusia. Air ini menepati roh bagi tanah. Apabila tanah itu disetuhi dengan air. Tanah hak mana? Tanah yang lekat air, tanah yang subur, tanah yang ada manfaat. Bukan tanah yang tak ada manfaat. Ada tanah di sana, ada tanah masing. Ada tanah yang tak terima air pun ada. Banyak perkara daripada bahagia-bahagia tanah. Tapi hak tu ada ayat ni, tanah yang ada manfaat. Walaupun dia kering. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ Tuhan buat turunkan air di atas bumi yang mati tadi itu, lah mana jadi ihtazzat. Apa mana ihtazzat? Mana bergerak. Bergerak tanah tadi. Masya Allah. So Allah kata, hak Tuhan raya kata tanah ni boleh gerak. Ahli sains buat kaji. Ya ambil tanah yang mati, gi bubuh di dalam satu botol yang bersih,
Kemudian waktu turunkan air, dia cek dengan alat dia tadi, nampak kata bumi dia gerak macam mana. Apa yang Allah Ta'ala royak ni tak ada menyengahi, tak ada menyalahi dengan ilmu sains, ilmu kajian baru. Tak. Di manakah Muhammad warikan akan ini ilmu? Tak. Ini bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Rasul yang baca akan ini ayat. Tapi ini ilmu daripada Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan segala-gala. Yang menjadikan segala-gala. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ihtazzat. Jadi bergerak. Serupa dengan jasad manusia tadi. Kalau kita kembali klik kepada asal kejadian Adam AS. Adam AS jadi pada mana je? Daripada turab. Wa khuliqati Adamu min turab. Tuhan jadikan Adam itu daripada tanah. Sebagaimana ada hadis yang sabit pada baginda Nabi SAW. Lalu apabila jadikan rupa manusia tadi itu, tak ada gerak apa lagi. Fa Allah Ta'ala kamari Allah Ta'ala tiupkan roh masuk di dalam gabah, masuk di dalam jasad, masuk di dalam tanah ya Allah Ta'ala jadikan tadi itu, maka bergeraklah Adam AS. Gerak. Bangun, boleh gerak tangan, boleh gerak tekak kaki dan sebagainya. Seperti kita ada gerak ni. Maka tanah ya Allah Ta'ala raya tadi, tu ihtazzat, mana jadi bergerak. Bergerak. Allah bergerak tanah tadi. Warabat, serta dia itu gapo? Rabat mana kata? Subur tanaman dia. Jadi seolah kata tanah yang kering tadi, Tuhan waktu turunkan air di dalam, di atasnya, maka dia serahkan air masuk di dalam tanah tadi. Tanah tadi mempunyai bahan. Mempunyai bahan yang ada di dalam tanah tu, maka jadi sebabnya bahan itu boleh tumbuh tupainya tanah. Tupainya tanah, seolah kata tanah tu mengeluarkan kesan dia. Mengeluarkan kesan dia dengan sebab air yang menyutuhi akan tanah yang mati tadi. Air yang menyutuhi akan tanah yang mati tadi, maka jadi keluar sebab. Supaya kita ni lah, asal jadi jasad ke, Tuhan tiupkan roh masuk dalam tu, kita boleh lihat, boleh bercakap, boleh dengar, boleh buat dan sebagainya. Itu makna kata warabat. Masya Allah sungguh. Benar? Tak benar ke apa? Sebab tu Quran ni bukanlah kitab khurafi. Sebagaimana dakwa orang buza, orang tak reti bergapa tu, bukan. Warabat. Jadi subur tanaman dia. Tuhan nak gapo Tuhan ada royak ni? Hei ahli sains, tutur dengan apa hak Tuhan royak ni? Betul ke tak hak Tuhan, hak Nabi Muhammad baca ni daripada Allah Subhanahu wa taala ni cara royak? Semua ahli sains pakat iktiraf, pakat mengaku, pakat royak, pakatnya sebut sebagaimana Tuhan royak. Tak ada jadi belawai gapo-gapo. Tak ada jadi susah gapo-gapo. Benda hak Tuhan royak boleh terima dengan akal fikiran, boleh terima dengan tenaga jaksa dan sebagainya. Itu maknanya. Boleh terima. Tuhan royak di sini, Tuhan nak royak gapo hak Tuhan naknya. Tuhan nak gapo hak Tuhan duk royak gini ni. Tuhan nak royak hak ni hak nak. Hei orang Quraisy, hei orang Dahri, hei orang Madi. Orang Madi ni mana waktu niyum kalau bahasa Sia. Orang tak kira malaikat maslahat. Ia bukan nak hidup kerana nak kepada kemerdaan dak, ia nak kepada maslahat saja. Itu panggil orang Madi. Hei orang-orang ahli kitab dan orang-orang Islam panggil belaka sini. Panggil belaka, semua nak tahu berlaku.
Nampak tu tak? Panggil semua nak tahu belaka. Lah mana? Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Ni nak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghidup akan bombing tadi, hak mati tadi tu. Hak mu boleh tengok dengan mata kepala mu, tak ada engkar tadi tu. La muhyil mauta. Allah Taala yang menghidup akan manusia yang mati. Ni dia. Kita alhamdulillah lah kita pakat berimej. Tetapi Tuhan nak rayak juga sebagai ayat Quran ni kena dok baca semua kepada masyarakat dan ummah. Setiap masa, setiap tempat, setiap generasi kena dok rayak semua. Karena manusia kita ni dok mari kepada dunia hak baru-baru semua. Ya bukan mana kata kita mengajar sekali pakai sudah dak. Kalau gitu kan makan nasi sekali lah. Makan sekali mula-mula nak makan pula tengah hari. Tengah hari nak makan pula petang. Ya gitulah. Ilmu pengetahuan isi kandungan Quran lagu tu kena dok baca sama. Tok guru ni syarah mari dah satu generasi. Kita pula jadi guru lepas ada guru kita. Syarah pula. Lepas pada tu hak tu pula. Jangan duk berhenti seperti kita kata, tak apalah kita ngaji tahu dah, tak kena duk buat pun tak apa, kita ada dah, kita sekadar ngaji berhenti. Tak. Ya bukan sekadar tu kewajipan kita. Kena baca, innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang menghidup akan bombing hak mati tadi, hak tu jugalah yang menghidupkan mati daripada kalangan manusia. Hak tu lah tu. Tuhan dok royak nawi kita pandai mikir. Nampak tu tak? Nawi kita pandai mikir supaya kita boleh terima hak Tuhan dok royak ni. Bukan kok lain dak. Tu. Kemudian mati ni makna kan? Nanti anak-anak je. Makna kata habis nyawa dia kata. Mati-mati ni makna cabutkan roh daripada jasad. Jadi seolah kata Tuhan tarik balik. Sebab jadi hidup bagi jasad tadi itu iaitu roh, Tuhan tarik balik. Tarik balik roh tu tak mati tu. Roh tu tetap ada tak mati. Jasadnya mati. Nampak tu tak? Jasad tu adalah mati, binasa. Tapi roh Tuhan duk taruh di sisi dia. Roh tak binasa. Itu dengan ittifaq alim ulama kita gitu belaka tempat pergi dia. Hakikat roh ni tak ada dia boleh tahu macam mana. Nah, tak ada dia boleh tahu macam mana bentuk ke rupa, tak ada dia boleh tahu. Malaikat Tuhan yang menjadikan dia sahaja yang tahu. Orang lain tak boleh nak tahu. Faham tak? Orang lain tak boleh nak tahu. Kemudian Tuhan nak ayat apa lagi? Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu di atas sesuatu. Dia itu kuasa. Tuhan kuasa nak menghidup kita tengok dengan mata kepala. Tanah yang mati jadi hidup subur kelik semula. Dimakan itu juga Tuhan kuasa di atas nak menghidupkan mati hidup kelik. Tuhan kuasa. Ini tempat yang kita itu nak jelas jadi nyata. Kata hak kita ada beriman ini benda yang makan dengan akal fikiran, tidak berlawan dengan fitrah kejadian, dan dia itu nak kepada kebebasan daripada hadap sepik jiwa manusia. Kata mati sudah tak, bukan lagu tu. Sebab tu orang Islam apabila berlaku kematian gapo, seolah kata dia tak ada jadi supang kena putus hati sangat. Kerana dia kena jumpa pula dengan hak orang yang dia kasih tadi, hak mati tu. Di mana? Di hari akhirat nanti. Ada pun orang kafir, tak, dia tak ada benda tu. Sebab tu terkadang kalulah orang yang dia kasih mati tadi itu sampai terkadang kena bunuh diri kata. Ada dalam masyarakat? Ada dalam masyarakat. Kena bunuh diri, kena bergapo, kena bergatuh, kena begini. Kita orang Islam tak. Nampak tu tak? Sebab itulah hak sepik dunia tadi tu jadi luas dengan sebab kita reti hakikat dia. Maka ayat ni ayat yang ke-39 ni daripada surah Fussilat ni,
Tuhan juga mentafsirkan sendiri, kata dia nak macam mana dalam ayat ni. Mari kita nak tengok Tuhan sendiri yang beri keterangan. Ulama kata, ni Tuhan mung sendiri yang mung nak royak kata maksud yang nak macam mana. Kita kembali klik kepada surah Al-A'raf ayat yang ke-57. Kita kembali klik sana nah. Tuhan kata huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Allah lah yang mengutuskan awan sebagai busyran. Kalimah busyran makna kata berita gembira di hadapan rahmat dia. Maknanya belum daripada hujan, Tuhan menamakan hujan itu rahmat. Tuhan menamakan hujan yang bawa air yang bagus itu, yang molek tadi bukan azab binasa, Tuhan menamakan rahmat. Rahmat. Air ni satu rahmat daripada rahmat Tuhan. Tapi boleh jadi terbalik, air itu jadi azab kalaulah manusia itu tak pandai nak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta sehingga bila Tuhan hatta mari, Tuhan hatta awal dulu mari. Cuba kita tengok belum daripada nak hujan, keadaan lagu mana. Nampak angin ya tolaknya awal gi di tempat hak nak hujan tu. Gi tempat bombing hak nak hujan tadi tu. Ya tolak gi. Angin dah bawa gi tu. Nampak gelap hitam mari. Nampak tak gitu tu. Tu makna kata belum pada nak hujan ya berlaku lagu tu lah dulu. Kemudian hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Yalan. Sehingga nampak jadi berhipung dengan cara banyak dan jadi apa nama tu aqallat, seolah kata nampak kata awal tu mempunyai air di dalam tu. Karena hujan ni ya hujan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Aqallat thiqalan, yang bawanya apa nama air di dalam awal tadi itu nampak mari dah. Lalu Tuhan retah kepada awan tadi suruh turunnya hujan, suqnahu li baladin mayyit. Kalimah suqnahu saqaya ni mana seolah tu Tuhan curah. Seolah kata Tuhan tunai curah beri kepada baladin mayyit. Ayat dalam surah Fussilat Tuhan kata annaka taral arda khashi'atan. Makna kata bumi yang mati. Dalam suratul A'raf makna bombing di situ makna kata negeri yang mati. Negeri yang mati makna kan? Makna kata tempat yang tidak ada tumbuhan di dalam negara-negara yang tertentu. Lalu Tuhan kata fa'anzalna bihil ma', maka kami menurunkan dengannya akan air. Makna Tuhan waktu turunkan air di atas bombing ataupun di atas baladim mayit tadi itu lah mana jadi? Bagaimana jadi? Fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Maka kami mengeluarkan dengan sebab air tadi itu tiap-tiap daripada tumbuhan-tumbuhan, buahan-buahan yang jadi manfaat bagi hidupan manusia. Itu makna thamarat. Hak kita boleh makan buah timun Cina ke, buah labu ke. Di Malaysia ada buah labu tak? Ada buah rambut teh ke, buah apa nama lagi durian ke, buah ni segala-gala buah lah. Itu makna kata fa akhrajna bihi min kulli thamarat, daripada tiap-tiap thamarat. Tuhan nak situ ke? La. Dia kata kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikian itulah kami mengeluarkan orang yang mati daripada kubur lah maksud. La'allakum tadhakkarun. Harap-harap kamu itu boleh mikir. Hei manusia. Nak royak kata apa Tuhan duk royak ni? Nak kita boleh mikir kata aku yang menghidupkan tanah yang mati, juga aku yang menghidupkan orang yang mati daripada kubur dia. Hatu hak nak. Mudahkah payah dalil pesen ni? Tak ada payah. Semua orang boleh faham belaka. Di mana ada royak kata misal hak Quran royak ni, hak Tuhan royak sendiri ni kita tak boleh nak faham. Kalau ulama buat kerja sungguh kita orang awam boleh faham belaka.
Akan tetapi takut ulama yang tak ada buat kerja dengan cara sungguh-sungguh, tak rayak, tak nyata pada umat dengan cara jelas, susahlah awam nak faham. Dengan sebab itu, kerja alim ulama Rabbani terutama, jangan menakuti akan awamun nas daripada isi kandungan Al-Quran. Orang yang menakuti manusia daripada isi kandungan Al-Quranul Karim adalah orang yang tidak baik tujuan dia dengan awamun nas, dengan orang awam daripada kalangan manusia. Kerana mereka tak ada nak mengajakkan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak mengajakkan kita jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita sebagai orang awam hendaklah terhenti-henti daripada pekerjaan-pekerjaan dan jalanan-jalanan seumpama benda yang tersebut itu. Supaya kita dapat berjaya sama-sama di dalam dunia, terutamanya di alam akhirat yang kekal abadi. Tidak adanya di sana itu benda yang kita nak capai kebaikan daripada nikmat syurga, melainkan dengan ilmu pengetahuan yang benar daripada Allah Ta'ala dan Rasul melalui alim ulama Rabbani. Itu sahaja yang kita kena bekal duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik. Itu ayat yang ke-57 daripada suratul A'raf yang mentafsirkan ayat yang ke-39 daripada surah Fussilat. Mari kita tengok lagi ayat yang keseterusnya. Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-40 ni. Ayat yang ke-40 ni supalah dengan ayat yang ke-38 daripada ini surah. Hendak nak Tuhan nak rayak khabarkan kepada kita kata, apabila ada mereka yang menerimakan isi kandungan Al-Quran dengan cara baik, pasti kena ada orang yang tolak isi kandungan Al-Quran dengan cara tak baik. Ya kena ada gitu. Itu panggil sunnatullah. Itu panggil sunnatullah yang kita nak lari tak boleh. Yang kita nak lari tak boleh. Tuhan kata, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Allah minta Tuhan jauhlah kita daripada ini sifat. Kita tak tahu kata kita ni nak istiqamah ke tidak istiqamah, nak lagu mana ni, wallahu bihi alim. Tapi insya-Allah siapa dia hidup di atas satu perkara, dia akan tetap di atas satu perkara. Itu kita harap daripada Tuhan. Imam Ibn Kathir dia kata, laqad ajarallahu al-karima 'adatahu anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alayhi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alayhi. Allah Ta'ala memperlakukan adat dia, aturan dia, siapa dia hidup di atas satu perkara, dia akan mati di atas satu perkara tu. Siapa dia hidup di atas agama, ketaatan kepada Tuhan, dia akan mati dalam keadaan itu. Siapa dia hidup lagu lain, dia akan lagu tu. Tapi ingat kata, kita jangan hidup sedap hati. Supaya kita tak jadi takabur, tak jadi berasa kata lupa kepada Tuhan kita, berasa kata kita iktimad di atas diri kita semata-mata. Itu tak boleh. Kita ni kalau tak dengar rahmat Tuhan ni, sekelip mata pun kita binasa dah. Sekelip mata. La takilni ila nafsi tarfata aini. Hak tu doa maksud kan, Nabi doa tiap pagi petang tu. Ya Allah, aku jangan tinggallah diri aku kepada diri aku sendiri sekelip mata pun jangan.
Kerana kita sebagai manusia ni, dia liar, hati dia liar. Hati manusia ni lebih liar daripada binatang liar lagi. Malaikat man thabbatallahu lah. Malaikat mereka yang Allah Ta'ala mensabitkan bagi dia. Nah, boleh jadi liar banyak perkara. Yang pertama, cara memikir kita. Cara memikir kita ni apa boleh jadi liar? Kerana suasana. Suasana daripada mana? Banyak. Daripada tu, daripada ning, banyak perkara. Bi'ah bahasa Arab kata. Suasana ni boleh membalikkan, boleh tukarkan seorang jadi orang lain. Kita kenal dia tahun ni gini, tapi dia apabila kembali duduk dalam suasana dia akan jadi orang lain. Nas'alullah ta'ala as-salam wal afiyah. Ini makna kata perkara yang kita sebagai orang Islam kena pilih suasana. Nak berjaya, nak lebih, kena duduk dengan orang lebih, orang berjaya. Nak berjaya, nak lebih, kena dengar orang lebih, orang berjaya. Dan kena qadarkan diri kita, kata kita ni sekadar mana. Jangan kita cekak lebih besar daripada kekuasaan kita dan tenaga kita. Kalau kita buat lagu tu, nescaya kita akan jadi binasa dan rusak diri kita sendiri. Mereka-mereka yang jadi mulhid ni, kerana dia duduk dengan suasana yang nak mentarikkan diri dia itu jadi mulhid. Mulhid di sini katanya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas katalah, sesungguhnya mereka innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata al-ilhad fi hadhihi al-ayah, pada ini ayat ni wad'ul kalam ala ghairi mawadhi'ihi, meletakkan satu percakapan bukan tempat dia. Itu mana ilhad. Sebenarnya kita kena kecek benda hak benar, tempat yang benar. Kita ambil benda hak batil, kita letak tempat hak benar. Ambil hak benar, kita letak tempat hak batil. Tak boleh. Dengan sebab apa boleh buat lagu tu? Kerana berdasar kepada suasana saat ni. Kenapakah ad-du'afa, benda orang lemah-lemah di kalangan Quraisy, yang kecek seperti ketua dia? Di mana? Kenapa? Kerana dia duduk bawah kata pembesar-pembesar Quraisy yang nak heret dia tubik daripada benar-benar. Hak ni lagi tak lepas. Terkadang kita jadi ketua. Ketua dalam keluarga kita kata. Dia berkecek. Benda yang kita baca tak kena, baca tak boleh. Anak kita ni terkadang molek. Anak kita yang kita itu keluar tubik dia tu dengan sebab kita daripada sulbi kita tu molek. Tapi dengan sebab kita yang dikena betul dengan madi. Apa makna madi? Tak nampaknya akhirat, nampak semata-mata dunia. Ananiyah, kira ke diri, tak kira kepada orang. Bahasa siapa panggil henke tu. Dan sebagainya, membawa kata tabiat tak molek tadi itu, kita nak betul anak cucu kita jadi seperti itu. Ni terkadang kita sebagai orang kena dengar, kena pandai, ukur cara juga. Bukan makna nanti terima semata-mata hasuk ke tarbiyah, bentuk ke daripada orang tua kita sendiri pun, kita sebagai orang manusia ni kita kena kira juga. Sebab itulah di kalangan orang Quraisy, ibu bapa dia ni ramai tak nampak dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab ada perkara-perkara tersebut tadi itulah. Tetapi dia gunakan akal fikir, guna ilmu pengetahuan, gunanya tenaga, gunanya cara mikir.
akhir sekali dia boleh terima apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ni tepat yang kita sebagai umat Islam yang kita hidup hari ni, orang yang jadi pemerintah, orang yang jadi ketua keluarga dan sebagainya, nak betuk gapo satu moga kepada anak cucu dan kepada orang duk orang atas kita, mikir molek. Jangan betuk sebagaimana kita suka hati kita. Aku ni lagu ning, orang hak duk bawah kata aku apa lagu ning lah. Tak boleh. Ya bukan benda lagu tu. Nampak tu tak? Salah kata, geletakkan satu perkara tak betul pada tempat dia. Kena tengok juga kita. Kita tak kuasa, kita duduk sekadar kita kuasa. Jangan naik lebih daripada tu. Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Kenapa dia boleh jadi mulia? Limaza? Kenapa dia tu boleh jadi mulia? Kerana dia duduk dengan orang mulia. Adakah pangkat dia sama dengan Abu Bakar? Tak. Dengan Umar? Tak. Dengan Uthman, dengan Ali? Tidak. Tetapi dia adalah mulia dengan sebab dia duduk dengan orang mulia. Kita kena kira. Kita nak bawa diri kita nak jadi mulia, tengok. Sebab tu hari ni cara mikir manusia kita ni banyak letak tak betul dah tepat. Tinggalnya kebenaran, tinggalnya apa yang kata pendirian, tinggalnya ilmu pengetahuan yang mengaji belajar untuk nak khidmatkan habuan yang tak benar. Jadi punah seseorang cara mikir dan pendirian dengan sebab sebab letak tak betul pada tepat. Itu mana ilhad pada asal. Ini adalah perkara yang kita sebagai manusia ni, akhir zaman ni kena mikir benar ni. Letakkan tak kena. Nampak tu tak? Hak ni nak rakyat orang Quraisy. Akan tetapi kita boleh tupai-tupai juga ilmu dia. Supaya nak suluh juga diri takut perangai budi pekerti kita serupa dengan dia. Orang Islam sebab apa dinamakan Muslim fasik? Kerana dia ikut perangai hak nu. Walaupun dia tu orang beriman, bukan mana orang hak kufur, tetapi dia ikut hak lain. Kecek bahang sokmo sebab duk saing orang kecek bahang. Betul daripada orang tua dia setengah-setengah, tak boleh kena bahang supaya nak boleh harta, nak boleh habuan, nak boleh tu, nak boleh ni. Tak boleh nak kita sebagai orang beriman ni jangan kelajak lagu tu. Jangan kelajak lagu tu, boleh so nak dua, orang tua dulu kata boleh pohon nak betih, boleh betih nak gapa? Nak dada, boleh dada, nak hati. Akhir sekali makan tanah, gapa? Mati. Tu dah. Ni nak rakyat kita faham, jadi jelas nah. Jadi jelas di sini. Baik. Dan katanya Qatadah, kalimah innal ladzina yulhiduna di situ bermakna al-kufru wal 'inad. Kufur dan takabur. Ya lebih kurang. Lah mana? Makna kata benar-benar je tak saya terima. Benar molek nampak tak molek. Benar pakai nampak tak pakai. Benar hak cidik nampak bodoh. Hak bodoh nampak cidik. Orang hak kandak ki baik ke dia, dia nampak kata kandak ki tak baik. Orang hak tak kandak ki tak baik ke dia, nampak kata kandak ki baik. Jadi balik neraca. Ni manusia. Gapo sebab tu? Bi'ah tadi. Suasana tadi. Sebab tu dalam agama kita disyarakkan hijrah tu. Hijrah mana? Hijrah daripada pemikiran, hijrah daripada tempat kediaman, hijrah situ, hijrah sini. Apa? Kerana nak bawa kebenaran. Tu tak? Kerana nak bawa kebenaran. Lalu sesungguhnya mereka yang menyeleweng daripada jalanan yang benar mengenai ayat-ayat kami. Fi ayatina. Ayatina katanya ulama tafsir di sini maknanya keterangan-keterangan kami. Mana keterangan-keterangan kami? Makna kata hak Tuhan mikir tadi itulah. Tuhan kata manusia yang berimeh dan yang tak berimeh, mati itu adalah hidup kelak. Orang berimeh pakai berimeh, orang tak berimeh tak. Maka Tuhan nak ayat kata orang tak berimeh tu, mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami, keterangan-keterangan kami hak kami beri itu tu,
Tuhan kata mana? La yakhfawna alaina. La yakhfawna alaina. Apa makna la yakhfawna alaina? Makna kata tak jadi sunyi, tidak jadi selindungi. Bukan mana kata aku tak tahu tu. Aku tahu hak mu dok jadi tu, bukan aku tak tahu. Mu dok jadi PA hudoh, tak saya terima benar-benar. Tak boleh nak terima benda keadilan, suka kepada kezaliman. Tak nampak kebaikan, nampak kejahatan. Tak berasa cukup apa hak Tuhan beri, dok berasa tak tamak. Yalah tu. La yakhfawna alaina. Tuhan bukan makna kata dia itu tak tahu. Kecek ni Tuhan tahu ni padah gapo. Ulama kata di sini makna tahdidun syadidun wa wa'idun akid. Lah mana? Ini adalah satu perkara yang Allah Ta'ala nak ayat kata, hei orang yang zalim, beringat sikit. Ugut dah tu. Ugutan yang Tuhan nak buat sungguh. Sebab Tuhan kata pada ayat lain, Tuhan kata, Innallaha la, apa nama ni? Tuhan kata ni, Innallaha yumhil lizalim, wala yuhmil, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Tuhan, jangan duk seka hai manusia. Jangan duk gamuk kira hai manusia, kata Tuhan tu lah mana? Tak tahu apa. Lalai apa. Aku dah jadi lagu ni. Boleh jadi Tuhan buat. Boleh jadi Tuhan tak buat kira mana. Zalim pada hak orang. Teruk ni. La yakhfawna alaina. Bukan benda yang jadi terselidung ataupun benda jadi sunyi di atas kami. Bukan kami tak tahu. Kami tahu. Lalu setelah daripada Tuhan royak kata, hei orang hadap buat pasal tu aku nak balas nah. Munduk buat tu aku nak balas. Bukan makna amu buat sekadar membuat lepas dok gitu. Dak, bukanlah tu. Tapi ingat satu lagi, hei orang yang beriman. Ini ahkamul ukhrawiyah. Hak tu ada royak ni. Ya ta'allaq, gantung juga dengan ahkam ad-dunyawiyah. Hak balik orang zalim tetap dah kita faham kata Tuhan akan balas dia. Sama ada Tuhan nak balas di dunia ataupun balas di akhirat. Akhirat tetap, dunia terkadang Tuhan balas, terkadang Tuhan wi tempoh wi dia. Akan tetapi ahkam ad-dunyawiyah tak boleh. Misal kata orang buat karuk kita, orang buat fitnah terhadap kita, kita pun duduk dia seperti batai kayu, tokar batu. Tak ada nak mempertahankan diri, tak ada cara cari jalan untuk nak mengakakkan maruah diri, mempertahankan harta benda, mempertahankan pekerjaan dia, anak cucu dia, tempat perniagaan dia, tempat makan dia, semualah kita kata. Hak tu tak kena dengan cara. Ahkam ad-dunyawiyah kita kena buat dengan cara, gi dengan cara, ambil dengan asbab, bukan dah lepas dah diam. Belialah Tuhan kandak nak buat lagu mana. Tak, bukanlah tu. Tu faham molek sini ni. Faham nah? Ni makna kata cara kita nak duduk dalam dunia ya ada ahkam dia. Sebab tu ada mahkamah, adanya qadi, ada hakim, ada gatu, ada gani. Tu tepat dia. Tak apalah situ. Lalu Tuhan kata pula, hei orang yang tak terima ajaran aku ni, lepas daripada aku ayat dah. Di sinilah nak wi faham kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan tak akan turun bala petaka azab sehingga Tuhan utus dulu rasul. Bawa datang dulu rasul kepada mereka itu, mari royak. Ni royak dah. Tuhan sendiri royak ni. Nabi baca. Royak wi. Kemudian Tuhan nak buat balas dah ni. Ni Tuhan nak balas. Ayat ni nak balas bagi mereka yang tak seterima benar-benar. Orang tak seterima benar-benar ni masalah banyak. Tak seterima benar-benar serta lawan benar-benar. Ya, masalah banyak.
Kalau orang biasa degil tak reti gapo tu, hak tu lain. Hak ni hak reti ni. Nah, hak reti ni. Lalu Tuhan kata afaman yulqa finnari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Ni Tuhan nak mikir pula. Manusia. Hamba aku. Adakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik ataupun orang yang datang dalam keadaan aman dan selamat pada hari kiamat? Hari kiamat di depan kita. Makna hari penyudahan bagi dunia. Dia kata boleh jadinya dunia ni akan sudah. Sekarang lah ni udah kaji dah. Minyak akan habis tahun tu. Kenapa boleh kaji tu baik lagu tu? Kerana dok kira dengan ilmu alat-alat canggih hari ni ia akan habis. Apabila habis ni kita nak ganti dengan gapo? Nak buat lagu mana? Tu dalil besar sekali kata dunia ia tak kekal. Kita tengok ada gapo kata lah dunia ni tak usah. Ada tak? Tak ada. Sehingga diri kita sendiri pada mati. Pah? Hak tu ada ayat kata yaumal qiyamah, hari yang hari yang penyudahi bagi dunia ni, ya kena ada lah. Hak tu ada kita tengok, susu kita tak boleh makan. Waktu baik hari tahun ni, bulan ni, yang akan intihak habis bulan ni, tahun ni, tak boleh makan. Tu minuman, makanan, supaya hal lain-lain lagi. Sehingga bina kalau negeri maju-maju, dia tengok bina kalau 100 tahun lebih, dia pakai berutus semula, dia buat semula. Gitulah urusan keadaan kita hidup tah dunia ni. Maka diri dunia ni pun akan berlakunya kiamat. Lalu Tuhan kata, manusia, hak tak seterima ajaran hak aku duk royak ni melalui lidah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mung tu kira lagu mana? Mung pergi hari kiamat esok, aku lepas masuk dalam api neraka dengan orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan amin dan tenang, boleh masuk syurga. Mu nak pilih, mu nak tak diri mu mana? Tak boleh mikir lagi manusia. Salah kata, manusia, aku nak hajar wi murti daripada mujahil, aku nak wi murti. Kamu nak kekal kejahilan widok gitu. Nya pilih kejahilan. Tu manusia, tak ada arah. Manusia kita ni, ia pesen kata, dia suka kepada akhlada ilal ard. Akhlada ilal ard. Mana kata duk tepat sedia. Tak ada perubahan. Sebab itulah apabila sifat ni ada di ketua, tak usah carilah kemajuan. Tak usah cari. Tak usah cari dalam keluarga, tak usah cari di dalam negara, tak usah carilah di dalam wilayah, di dalam kampung, di dalam tak ada. Sebab apa? Ya dok patula. Tak ada. Nak buat gapo? Tunggu hari. Ni makna kata benda yang bukan. Lalu Tuhan ada ayatlah sini ni. Tuhan ada ayat kata, mikirlah tengok. Mu nak tak diri mung tadi itu dia dalam api, lebih baik ke mereka yang datang hari akhirat esok dalam keadaan tenang molek boleh masuk syurga? Benda mana? Benda tak ada duk payah benda lagu ni. Sebab tu orang sekarang lah ni alhamdulillah pendakwah-pendakwah kita banyak mana pakat duk terima Islam. Nah, pakat terima Islam hari ni tak kira oleh negara kita, luar negara Asia, negara Arab pakat terima Islam. Apa? Kerana ni orang pakat duk menyata hari ni. Maka kita masuklah diri kita salah satu daripada hak ni masuk. Lepas daripada tu aku tak reti lagi. Allah, manusia ni tak reti sungguh. Payah nak reti orang kita ni. Nak reti tu payah. Susah nak orang tu reti satu perkara payah. Reti-reti ni mana tak makan cocok. Orang Malaysia apa tak makan cocok. Tak makan, kalau bahasa siapa yang tak makan karung orang. Tak makan putar belik orang. Nak buat lagu mana boleh tetap. Dia molek-molek jadi setak orang. Sebab apa? Sebab orang cocok. Allah. Lalu Tuhan kata, i'malu ma syi'tum. Innahu bima ta'maluna basir. Tuhan tahu.
Kata ada lagi hamba yang tak boleh nak terima hak Tuhan ada royak ni. Wari syurga, wari neraka, wi nampak dah, wi faham dah, tak boleh lagi nak terima. Warinya misal tanah yang mati dengan orang yang mati, tak boleh lagi nak terima. Wari matahari, bulan, siang, malam, warinya moga ni supaya nak nampak kata jangan sujud kepada bulan, bintang, matahari, berapa nama ni tak sah. Sujud pada Tuhan, tak boleh payah lagi. Lalu Tuhan kata i'malu ma syi'tum. Ni. Gapo kalau bahasa kita i'malu ma syi'tum. Buatlah menawak gapo sebagaimana mungkin nak. Kecek lagu ni bukan mana Tuhan nak lepas wi kita duduk ngak. Dia tak ada hisab. Ayahsabu ayyutraka suda, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Sekakah manusia Tuhan nak lepas pergi dengan tidak ada hitungnya, suruh larangnya? Tak. Kalau tu. Kalau gitu, kalimah i'malu ma syi'tum ni satu janjian yang buruk. Walillahil masalul a'la. Kita nak misalin apa nak sini. Kita ada anak. Anak murid lah kita kata. Yang kita duk mengajar dia, betuk dia, tarbiyah dia. Kita ni sebagai ibu bapa ni kena harap juga hati kepada guru. Kita nak suruh anak cucu kita kepada guru tadi tu, kita kena harap hati tok guru kita, tarbiyah tok guru kita biar betul anak kita. Ya nak betul anak kita ni nak boleh jadi reti seperti dia, pasti pengorbanan daripada anak kita tu terhadap guru tu kena ada. Jangan kita sebagai ibu bapa bawa datang anak kita ni suruh pergi menuntut ilmu, ambil tarbiyah, ambil berapa, tetapi kita tegah anak kita jangan duk khidmat kepada guru. Jangan kita duk gitu gini kepada guru. Ini adalah tarbiyah yang salah daripada setengah-setengah ibu bapa. Tak betul. Kalaulah kita nak, kalau kita pandai sendiri, kita tarbiyah anak kita sendiri, kita tak boleh nak buat. Kita pergi serah dengan orang, kita kena berikan anak kita ni patuh pakai guru ni sebagai ibu bapa yang kedua bagi dia. Bahkan ulama Islam bila kata guru utama lebih pada ibu bapa lagi. Kenapa? Kerana dia beri ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itulah kita sebagai ibu bapa yang mengeluarkan anak kita pada sulbi kita, kita boleh tupai dia selamat dunia dan akhirat. Mana lebih? Ada juga teori hak pelik-pelik baru-baru ni, kita suruh anak kita, mungkin nanti mengajar anakku, tapi anakku tak boleh guna apa anakku, khidmat tak boleh padamu. Apa tarbiyah lah tu? Anak kita nak jadi molek lagu mana? Ni cara kita, terutama kaum ibu tu. Kena faham sini, maaf nah. Kaum ibu tu kena faham sini. Terkadang kaum lelaki bapak tu jela juga. Kena faham sini. Kena faham jadi molek supaya kita ni nak buat lagu mana anak cucu kita ni jadi lebih sebagaimana seorang guru nak tarbiyahkan anak kita. Kita tengoklah. Kita tengok. Baik. Lalu seorang anak murid tadi itu dia tak reti. Royak suruh buat gini pun tak reti. Royak suruh buat gini pun tak reti. Gini pun tak reti. Gini pun tak reti. Tak reti di situ mana? Ya bodoh. Tak. Mana ya degil. Banyak ke orang yang cidik pandai ni ya degil. Sebab apa? Sebab tarbiyah daripada ibu bapa terkadang tak kena tadi itu mengkesalkan kepada anak kita. Ngaji saja, jangan duk khidmat pada tok guru. Mami tak beri. Punah. Ngaji saja, jangan duk khidmat kepada tok guru. Ayah tak beri. Punah. Ya bukan lagu tu. Ni setengah-setengah duk berlaku di madrasah-madrasah dan di jamiah-jamiah dan sebagainya. Ni jalan duk berlaku.
Lagu tu. Lalu guru nampak kata ikut mung lah. Mu nak jadi lagu mana? Ikut mung di situ mana suruh pada guru? Tak. Mana ugutan. Ugutan mana yang tersecara lah tu. Mu nak jadi ikut mana, molek tak molek, nak boleh tak boleh, nak hasil tak hasil, ikut mu lah. Tu cara yang lagu tu. Nampak tu tak? Ni cara dia. Dengan sebab itu, kita dengar Tuhan kata, i'malu ma syi'tum. Bukan makna kata benda yang mudah lah situ tu. Bukan makna benda yang mudah. Buatlah amal hak baik ataupun amal tak baik. Di atas kamu, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kamu itu buat kerja, ia duk nampak, ia duk lihat, ia duk tengok. Bas. Mana kata ia nak kira. Ia nak kira. Supaya kita kata, kau mung lah nak duk lagu mana? Seolah kata ia nak kira satu persatu. Ia cabut sifat mahabbah tubik daripada kita. Kasih saya tubik pada kita, ikut mung lah nak jadi lagu mana, nak punah tak saya punah, nak mulia tak saya mulia, nak berjaya tak saya berjaya, ikut mung. Tu dia. Maka apabila Tuhan ni tarikkan sifat mahabbah tubik daripada hamba tadi itu, Tuhan kata i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Nak buat apa ikut mung? Seolah kata ia nak seksa dah tu. Sebab apa? Dia royak dah tak reti. Dengan sebab itu kita sebagai orang manusia ni kena reti lah. Kata Tuhan kata i'malu ma syi'tum, bukan makna kata ikut kita nak duduk lagu mana. Daripada Riblariyun, Ribral dan puak-puak Almaniyun, puak-puak sekular dan sebagainya, jadi kira kata i'malu ma syi'tum, ikut kita nak duduk lagu mana. Bukan maksud kita. Ni maksud kata Tuhan nak royak kata kau tak secara dah dimu. Tapi aku nak hitung hakmu hidup pemu tu. Nak jadi lagu mana ikut mung, tapi aku tak secara di sini mana aku nak hitung. Bukan makna kata tak secara nak lepas wida gitu dak. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam hak reti ni aku nak tahu. Kata uslub lagu ni, cakap pe Tuhan lagu ni bukan makna benda yang kita rasa sedap hati. Bahkan Tuhan nak membinasakan kita, nak hitungnya di atas kita apa yang kita kerja benda yang salah. Situlah dulu insya-Allah pada perjumpaan kita malam ini kita akan sambung ayat yang ke-41, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Bagaimana pula orang hak tak se menerima isi kandungi hak Tuhan tadi itu, sifat yang lagu mana Quran ni. Sifat Quran hak orang tak se beriman, tak se terima ni, dia tak molek sebagaimana orang hak tak molek tak se terima tu kan macam mana? Biiznillah kita akan tengok pada perjumpaan malam yang lagi akan datang. Biiznillahi ta'ala. Pada malam ini insya-Allah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita boleh menerimakan cahaya Al-Quranul Karim dengan cara jelas melalui isi kandungan hak kita telah baca tadi daripada ayat yang ke-39 hingga ke-42 ayat. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan akak bala petaka tubik daripada umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan jangan kita terlupalah, mari sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita sama-sama membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda supaya kita dapat berjaya sama-sama. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.